bila kita bercerita tentang penggunaan media sosial dengan bijak ini, dia bukan hanya sekadar kepada anak-anak, tetapi mak ayah juga mainkan peranan, kan? Sebagai contoh, ibu-ibu, ayah-ayah boleh memasang aplikasi yang boleh mengawal penggunaan gadget ini kepada anak-anak, dan juga mungkin boleh mengawal juga apakah aplikasi yang mereka nak pasang di telefon bimbit masing-masing, kan? Mereka kena minta izin mak ayah dulu, barulah anak-anak boleh pasang. Memang ada aplikasi macam tu, Mira. Jadi mak ayah bolehlah cuba cari dalam internet, kan, bagaimana cara untuk memasang aplikasi itu. Yang penting sekarang ialah kita perlu mengawal penggunaan gadget, penggunaan media sosial kepada anak-anak. Kita tak boleh nak larang anak-anak nak bermain media sosial. Betul. Sebab ini zaman mereka. Betul. Kalau kita dulu, kita mandi sungai, kan, main teng-teng, main lastik, main congkak dan sebagainya. Tetapi sekarang ini anak-anak kita tidak lagi begitu. Ini zaman mereka, inilah permainan mereka. Jadi ibu ayah perlu mainkan peranan untuk memastikan anak-anak kita tidak terlalu bebas dan main media sosial ini ada kawalannya. Baik, seterusnya. Kepada anak-anak yang bermain media sosial, tolong jangan percaya dengan orang luar. Tolong jangan percaya dengan orang yang kita tak pernah jumpa. Tambahan sekarang ini kita dapat lihat, kan, di berita dan sebagainya, ada scammer, kan. Mungkin untuk kanak-kanak ini tidaklah berlaku, dia hanya berlaku kepada orang dewasa. Tetapi untuk kanak-kanak remaja ini lain pula ceritanya, Mira, kan. Mereka mula untuk bermain cinta, kan, bermain api cinta dan sebagainya. Kemudian mereka mula menghantar mesej, kan, minta untuk buat video call dan banyak lagi. Itu yang saya katakan, kalau mak ayah takut anak-anak keluar dari rumah, sebenarnya anak-anak boleh menjemput predator datang ke rumah jika tidak dikawal. Jadi saya minta kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tolong hadkan masa penggunaan telefon di kalangan anak-anak. Katakan kita boleh buat syarat 10 malam, hantar balik kepada mak ayah. Jangan biarkan anak-anak ini bermain media sosial, bermain permainan game dan sebagainya sehingga lewat malam, kan. Kita risau, takut banyak perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Kemudian kita tolong jangan dedahkan identiti kita kepada orang yang kita tak kenal, kan. Kita jangan dedahkan identiti kita ataupun info-info sulit mengenai keluarga kita dan alamat sebagainya. rumah. Betul, Mira, kan. Jangan dedahkan. Kita risau boleh disalahguna oleh mereka. Dan mungkin juga kita boleh sebut berkenaan dengan kawalan kendiri, kan. Bukan hanya sekadar mak ayah, tetapi murid-murid sendiri perlu mengawal diri mereka daripada menjadi penagih gadget dan media sosial ini. Nak tak nak, murid itu sendiri kena jaga. Okey, mungkin kita boleh sentuh sikit, kan, bagaimana cara untuk belajar tapi dalam masa yang sama kita bermain media sosial ni. Mungkin saya boleh sentuh sikit, Mira, ya. Okey, kita boleh buat cara Pomodoro. Pomodoro ni macam kita belajar dengan 4 blok. Satu blok itu kita boleh katakan kita letak setengah jam, kan. Kita belajar selama setengah jam, kemudian kita rehat 5 minit. Dan waktu rehat 5 minit itulah mungkin kita boleh tengok sikit-sikit, kan. Kita boleh buat apa benda sahaja yang kita nak buat dalam masa 5 minit itu. Cukup 5 minit, kita berhenti, kita belajar balik. Kita belajar dalam masa setengah jam, kemudian kita rehat. Waktu rehat 5 minit itu mungkin kita boleh cuit-cuit sikit, tapi kita kena ada kawalan kendiri lah. Kita kena tahu, kita kena, orang kata apa, memang betul-betul patuh kepada 5 minit itu. Kita buat 4 blok. Diam tak diam, Mira, kita dah belajar selama 2 jam dan dalam pada masa yang sama kita dapat rehat, bermain dengan media sosial dan sebagainya pada waktu kita belajar juga. Yang penting kawalan kendiri kita kena tahu bagaimana kita nak menguruskan penggunaan media sosial itu dengan bijak. Macam tu, Mira. Ataupun mungkin ibu bapa sendiri boleh setkan time. Kalau nak guna media sosial, weekend sahaja. Betul. Orang kata hari bekerja, weekdays tu belajar. Gunakan masa tu untuk menimba ataupun menelaah pelajaran, cikgu. Betul. Cuma saya sentuh sikit, Mira. Betul, ada mak ayah yang menetapkan syarat begitu.
boleh tengok hujung minggu dan sebagainya. Saya pun tak ada masalah. Kadang-kadang anak saya pun kalau mereka perlukan pada hari biasa, saya bagi juga. Tapi dalam pada masa yang sama, saya juga mengetatkan penggunaan media sosial dan telefon bimbit ini kepada anak-anak. Itulah yang kita risau, Mira, sebab zaman kita ni berbeza. Kena Kan pantau. kita kena pantau juga. Tolong tengok sejarah-sejarah apa yang mereka layari selama ini. Betul. Kalau tidak, dia akan menjadi, itulah dia kan. Kita takut benda-benda yang mungkin buruk itu akan berlaku. Ya, betul. Kerana ini merupakan jaringan tanpa batasan. Betul. Boleh Betul, akses Mira. apa sahaja, Ya. cikgu. Itu bagi peranan ibu bapa yang di rumah. Bagaimana pula untuk peranan guru yang berada di sekolah? Okey, baik. Terima kasih, Mira, atas soalan yang diberikan. Guru juga perlu menasihati anak-anak cara penggunaan gadget dengan betul, kan? Cara penggunaan media sosial dengan betul. Boleh juga jemput orang kata apa SKMM, kan, untuk datang ke sekolah untuk kita berbicara tentang penggunaan internet dengan selamat, kan? Kita boleh orang kata apa cyber safe. Kan, cyber safe, cyber security, kita boleh jemput mereka untuk berkongsi dengan anak-anak supaya anak tahu. Mereka ni, Mira, kan, kalau kita lihat mereka ni dah didedahkan dengan telefon bimbit, dengan media sosial ni sejak kecil lagi. Betul. Sejak kecil lagi, Mira. Kalau anak-anak menangis, kita Bagi solusinya ialah bagi telefon. Kan, anak menangis, bagi telefon. Jadi apabila mereka dah didedahkan perkara ini sejak kecil, maka tidak hairan apabila mereka dah meningkat dewasa, nak kata dewasa tu tidaklah, kan. Mungkin di sekolah rendah mereka masih lagi orang kata apa, berminat untuk bermain dengan telefon bimbit itu. Sebab itu mungkin bila mak ayah cuba tarik, anak-anak akan menangis, anak-anak akan orang kata apa, memberontak dan sebagainya. Yes. Dan sedikit kesimpulan daripada Cikgu Muiz tentang impak media sosial ini dalam kalangan remaja. Okey, media sosial ini boleh jadikan kita sebagai orang yang baik dan juga begitulah sebaliknya. Jadi kita gunakan media sosial dengan bijak, kita buat perkongsian yang menarik untuk membina orang kata apa, kita punya pengaruh kita, membina kekuatan kita, membina kemahiran kita untuk kita kongsikan dengan orang ramai. Kan? Jadi kepada murid-murid sekalian, gunakan media sosial, gunakan telefon bimbit dengan bijak, binalah pengaruh kita, binalah bakat kita dengan cara menggunakan media sosial dengan betul. Ya.